Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Isu dan Cabaran Minoriti Muslim di India, satu tinjauan literatur yang dijalankan oleh saya sendiri, Muhammad Izzat Hilmi bin Muhammad Harun, bersama pensyarah penulis saya iaitu Dr. Muhammad Zulfazli Abdul Hasan Ashari dari Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kerajaan India pada era moden ini tidak lagi ditadbir oleh kerajaan Islam seperti kerajaan Ghaznawi ataupun kerajaan Mughal. Konflik perdebatan antara dua agama ini iaitu India dan Pakistan telah berlaku sama ada sebelum maupun selepas India mencapai kemerdekaan pada tahun 1947 daripada British. Negara tersebut menghadapi konflik agama antara penganut Hindu dan Islam. Antara impak besar konflik ini adalah negara India dipecahkan kepada dua bagi memenuhi hasrat Liga Muslim yang akhirnya menghasilkan negara untuk penduduk beragama Islam iaitu Pakistan yang diasaskan oleh Muhammad Ali Jinnah. Pada tahun 1950, India telah mengisytiharkan sebagai sebuah negara republik. Namun apabila negara Pakistan ditubuhkan, isu dan konflik tetap juga berlanjutan. Bahkan masyarakat Muslim di India semakin tertekan. Biarpun India dan Pakistan telah dipisahkan atas faktor agama iaitu perbalahan antara agama Islam dan Hindu, bukanlah bermaksud semua rakyat India yang beragama Islam berpindah dan berada di Pakistan. Terdapat juga rakyat India yang beragama Islam yang masih menetap di India dan mereka menjadi kelompok minoriti di India. Hal ini menyebabkan berlakunya penindasan dan diskriminasi terhadap rakyat Muslim di India. Konflik ini terus berlanjutan sehingga ke hari ini seperti tiada jalan penyelesaiannya. Masyarakat Muslim sering tertekan dan didesak kerakyatan dan kedudukannya baik dari segi politik, pendidikan dan sosial. Untuk pengenalan, isu rasisme atau penindasan terhadap kaum bukanlah satu isu yang baru di zaman yang moden ini. Bahkan isu ini turut berlaku semasa awal kedatangan Islam apabila dakwah Nabi Muhammad SAW turut ditentang golongan musyrikin yang merupakan majoriti di Mekah. Antara faktor isu rasisme dan penindasan terhadap etnik kaum bahkan agama ini berlaku apabila sebuah etnik, kaum atau agama ini adalah golongan yang kecil atau disebut minoriti. Biarpun India dan Pakistan telah dipisahkan atas suatu agama iaitu perbalahan antara agama Islam dan Hindu, bukanlah bermaksud semua rakyat India yang beragama Islam berpindah dan berada di Pakistan. Terdapat juga rakyat India yang beragama Islam yang masih menetap di India dan mereka menjadi kelompok minoriti di India. Hal ini menyebabkan berlakunya penindasan dan diskriminasi terhadap rakyat Muslim di India. Antara objektif kajian ini adalah meneliti isu dan hubungan Hindu-Muslim di India pasca merdeka, seterusnya mengenal pasti isu dan cabaran masyarakat minoriti Muslim di India bermula dari tahun 1990 sehingga 2010. Metodologi kajian. Dalam setiap kajian yang dijalankan memerlukan kepada metod ataupun kaedah kajian yang digunakan bagi mengukur atau mendapatkan data dapatan kajian. Kajian itu dianggap lebih sahih sehingga sumber yang digunakan berautoriti tinggi. Antara elemennya adalah reka bentuk kajian, pengumpulan data, analisis data dan kajian kepustakaan. Debatan dan perbincangan. Menurut Asutosh Varshney tahun 2002 di dalam bukunya yang bertajuk Ethnic Conflict and Civic Life Hindus and Muslim in India antara tahun 1990 dan 1993, apabila India melalui fasa paling teruk antara keganasan penganut Hindu dan Muslim sejak negara itu berpecah pada tahun 1947. Peristiwa tersebut berlaku di bandar Lucknow yang terletak 80 batu dari Ayodhya, di mana terletaknya Masjid Babri yang telah dimusnahkan pada Disember 1992. Dalam kajian ini, masyarakat Hindu telah melakukan provokasi terhadap orang Islam di kawasan tersebut dan menyebabkan sadhu iaitu orang suci Hindu telah dibunuh. Kabar angin tersebar mengatakan bahawa orang Islam telah membunuh sadhu tersebut, tetapi ternyata orang Hindu sendiri sebenarnya yang telah membunuh sadhu tersebut. Disebabkan peristiwa tersebut, daging babi dicampakkan ke dalam masjid untuk menunjukkan bahawa orang Hindu telah melakukannya dan ia telah mendapati
bahawa seorang Muslim yang telah melakukannya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu naratif permusuhan Hindu-Muslim dan digunakan sebagai kesempatan oleh ahli politik untuk membuat ucapan provokasi yang membawa kepada kekerasan balas dendam. Di Hyderabad, kejadian ini telah berulang kali menjadi bukti sejak 1970-an. Di Lucknow, pentadbiran daerah dapat menangkap pelakunya dengan cepat dalam setiap kes dan menunjukkan kepadanya di hadapan masyarakat sendiri keamanan jawatankuasa dan akhbar. Seterusnya, menurut Pravin Swamy tahun 2007 dalam bukunya yang bertajuk India, Pakistan and the Secret Jihad, The Covert War in Kashmir 1947 until 2014, dalam dunia yang berubah rupa oleh peristiwa tragis pada 11 September 2001, konflik itu telah meletakkan Afghanistan dan peristiwa yang berlaku di sana selepas pencerobohannya oleh Kesatuan Soviet di tengah pemahaman kita tentang perang global yang dicetuskan oleh sayap kanan Islam. Banyak kesusasteraan tentang kumpulan Islam moden melihat mereka sebagai anak-anak yang tidak bahagia sejarah rejim pasca kolonial, terutamanya struktur pentadbiran mereka yang lemah, kemiskinan dan sifat menindas dan akibat daripada kemarahan rakyat melalui identiti agama primordial. Dalam peristiwa ini, umat Islam di India juga tidak terkecuali dari kecaman atas peristiwa tersebut. Mereka digelar sebagai pengganas dan ekstremis yang menyebabkan keadaan hidup mereka tidak selamat, apatah lagi mereka adalah golongan minoriti di negara tersebut. Seterusnya, Abdul Rashid Motin 2019 dalam jurnalnya yang bertajuk Kashmir Between India, Pakistan dan Unfinished Agenda, beliau menyatakan India dan Pakistan telah berperang sebanyak 4 kali ke atas Kashmir dan telah mengadakan perbincangan tanpa menyelesaikan masalah selama 72 tahun. Pembatalan kerajaan India mengenai status khas Kashmir menetapkan pentas untuk pertempuran baru di rantau yang mempertikaikan itu. Menggunakan sumber dokumentari, kaji selidik dan tulisan lain, kajian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis punca konflik di Kashmir, membawa aspek sejarah bersama unsur-unsur diskursif krisis politik kontemporari di Kashmir. Kajian itu mendapati bahawa pertikaian Kashmir mempunyai banyak sebab utama yang menjadi perbezaan agama, konflik antara India, negara India dan Republik Islam Pakistan. Pada fasa awal, konflik antara agama dan sekularisme yang terkandung di Pakistan dan India. Masing-masing memerlukan majoriti Muslim Kashmir untuk membuktikan ideologi politik mereka yang betul. Pada masa ini, konflik itu telah dianggap sebagai warna keagamaan. India bertujuan mengintegrasikan Kashmir ke negara India dan Pakistan mendakwa Kashmir mempunyai majoriti Islam. Oleh itu, agenda pembahagian masih belum selesai dan masih berterusan. Seterusnya, buku yang dikarang oleh Paul R. Bryce pada tahun 2003 yang berjudul The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India. Buku ini menceritakan bahawa keseluruhan susunan politik di India Utara pasca kemerdekaan. Kesusahan ini telah mempunyai faedah untuk organisasi politik tertentu dan juga lebih besar kegunaan politik. Penentangan, ketegangan dan keganasan Hindu-Muslim telah memberi justifikasi utama dan sumber kekuatan utama bagi kewujudan politik beberapa pertubuhan politik tempatan di banyak bandar dan bandar-bandar di utara India dikaitkan dengan keluarga pertubuhan nasionalis Hindu militan yang terasnya adalah pertubuhan yang ditubuhkan pada 1925 dikenali sebagai Rashtriya Swayamsevak Sangh iaitu RSS. Termasuk dalam keluarga ini, umumnya dipanggil Sangh Pariwar, ialah pelbagai organisasi yang menumpukan kepada tugas yang berbeza iaitu mobilisasi massa, organisasi politik, pengambilan pelajar, wanita dan pekerja dan latihan separat tentera. Organisasi politik terkemuka dalam keluarga ini asalnya dipanggil Jan Sangh, kini adalah Bharatiya Janata Party BJP pada tahun 2001, parti utama dalam gabungan pemerintah India. Semua menjelaskan keganasan komunal 17 pertubuhan dalam keluarga RSS, pertubuhan militan Hindu, mematuhi ideologi Hindutva yang lebih luas.
Nasionalisme Hindu yang wujud secara teorinya bebas daripada antagonisme Hindu-Muslim, tetapi dalam praktiknya hanya berkembang maju apabila pembangkang itu ada secara tersurat atau tersirat. Seterusnya, dalam artikel yang ditulis oleh Nicole Touch, Miles Houston dan Ravnita Roy pada tahun 2009 yang bertajuk The Relationship Between Contact, Status and Prejudice, and Integrated Theory Analysis of Hindu-Muslim Relations in India, yang mengkaji mengenai hubungan antara Hindu dan Islam di India, telah dicirikan dengan berterusan ketegangan dan keganasan antara kaum. Umat Islam merupakan minoriti agama terbesar di India daripada kira-kira 12.1% daripada jumlah penduduk. 82% daripadanya beragama Hindu. Mereka mengalami kelemahan ekonomi sejak pemisahan India dan kini antara komuniti termiskin dan kurang berpendidikan di negara ini. Analisis sebelumnya terhadap konflik ini telah memfokuskan khususnya kepada syarat-syarat yang memudahkan konflik dan keganasan antara Hindu dan Muslim. Ini mempunyai menekankan peranan ketidaksamaan ekonomi dan persaingan yang dikenal pasti peramal psikologi prasangka. Walau bagaimanapun sangat jelas penyelidikan setakat ini menyiasat faktor yang boleh mengambil kira hubungan kaum yang lebih positif. Matlamat tambahan kajian ini adalah untuk mengkaji sama ada keahlian kumpulan iaitu Hindu versus Muslim menyederhanakan hubungan ini. Secara kesimpulannya, isu dan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di India bukanlah satu isu yang baru didengar dan diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi isu ini sudah lama berlaku dari abad ke abad, dekad ke dekad dan tahun ke tahun. Seperti tiada penghujungnya. Dalam media dan akhbar, kita sering diperlihatkan masyarakat Muslim di India sering didiskriminasi dengan isu-isu yang melibatkan agama. Perkara sebegini tidak boleh dipandang remeh kerana masyarakat Muslim di India telah menerima pelbagai serangan, tohmahan, cacian dan ugutan oleh masyarakat majoriti. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB perlu mengambil langkah yang efisien dalam menangani isu ini dengan lebih cekap dan tegas, seperti mendesak kerajaan India untuk tidak membuat sesuatu perkara yang menggugat kedaulatan dan kedudukan masyarakat Islam di India. Sekian, terima kasih.